pendidikan sudah jadi satu perkara yang lumrah. Dengan dasar pendemokrasian pendidikan, kita telah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat Malaysia untuk mempelajari apa bidang ilmu. Kita bangunkan institusi pendidikan kita daripada yang serendah-rendah di peringkat prasekolah sampai ke peringkat universiti. Kita laburkan sejumlah wang yang cukup besar untuk membangunkan sebuah sistem pendidikan yang dikatakan mantap dan berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfikri Yusof dalam agenda Awani. Pelan pembangunan pendidikan tinggi menjadi fokus perbincangan kami dalam agenda Awani pada malam ini. Masih menjadi perhatian daripada kami, tapi sebelum ini kita mungkin dapat persepsi ataupun mendapatkan pandangan daripada mereka yang berada di bahagian pembuat dasar. Tapi hari ini penting untuk kita bersama dengan generasi yang lebih muda yang terlibat secara langsung dalam pembentukan Pelan Pembangunan Pendidikan ini, Pendidikan Malaysia, khususnya dalam pendidikan tinggi. Jadi malam ini saya bersama dengan pengerusi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga merangkap Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA, Saudara Muhammad Anas Misbahuddin. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Kita bercerita mengenai pelan pembangunan pendidikan yang mampu memberikan lonjakan yang cukup besar terhadap bidang pengajian tinggi di negara kita. Akan tetapi mungkin kita nak mendengar cerita daripada mereka yang masih lagi berada dalam institusi pengajian tinggi di sebalik tembok tinggi di Menara Gading itu. Bagaimana sebenarnya kalau dilihat kepada pelan pembangunan yang bakal dilancarkan nanti, hala tuju yang dimahukan oleh para pelajar pada hari ini. Kerana pelan pembangunan itu untuk mengisi permintaan. Akan tetapi sejauh mana mahasiswa pada hari ini melihat apakah yang ideal untuk pengajian tinggi di Malaysia pada masa akan datang? Anas. Terima kasih kepada Awani kerana sudi menjemput saya. Sebenarnya kalau kita lihat mahasiswa sekarang ini dahagakan ilmu, dahagakan satu perkara baharu. Dan saya melihat pelan pendidikan ini membawa satu anjakan paradigma kepada mahasiswa untuk berubah kepada satu yang lebih baik. Kalau kita lihat mahasiswa sebenarnya cukup mahukan pendedahan kepada industri, itu yang pertama. Dan mahasiswa ini saya lihat banyak tidak mempunyai satu kesedaran terhadap 3K. Kita tahu katil, kafe dan juga kelas. Tapi ini satu-satunya perkara yang kita perlu lihat semula, dan saya mengharapkan pelan pembangunan pendidikan ini dapat mengubah persepsi, dapat mengubah mentaliti mahasiswa itu dari 3K ke arah yang lebih baik, yang lebih cintakan ilmu, lebih membudayakan ilmu dan juga mempunyai akhlak yang cukup baik. Kalau dilihat sekarang daripada 3K itu, mungkin juga sebagai wakil MPP dan juga sudah tentu melihat sebenarnya rakan-rakan yang lain mungkin lebih memahami daripada kami yang sudah dah lama keluar daripada universiti ini, 3K itu mengapa terjadi dan juga kenapa seharusnya satu ketika dahulu persepsi bahawa belajar di Menara Gading itu ini adalah mereka insan-insan yang terpilih di kalangan masyarakat yang majoritinya, dan itu mungkin satu prestige dan juga pride untuk ke universiti itu mungkin sebanyak berubah dalam konteks hari ini. Jadi mungkin apakah yang kalau kita lihat karakter yang menyebabkan sebenarnya itu berubah? Sebenarnya realiti yang berlaku sekarang adalah mahasiswa ini dia tidak nampak, dia terlalu orang kata dalam tempurung, duduk dalam tempurung tidak begitu nampak apa yang akan berlaku selepas belajar. Sebagai contoh, kalau kita lihat ada beberapa perkara yang sepatutnya dilihat, mahasiswa perlu lihat apabila tamatkan pengajian dalam masa mahasiswa ni tempoh yang cukup pendek. Hanya paling lama pun 3 tahun, dan kalau diploma ke degree ada dalam 7 tahun dan sebagainya. Ini adalah satu tempoh yang cukup pendek. Dan tempoh ini mahasiswa perlu mendidik diri sendiri ataupun melatih diri sendiri dari segi banyak bidang supaya mahasiswa mahir dalam semua bidang. Dan saya lihat mahasiswa ini dia tidak nampak, dia tidak sedar penglibatan mahasiswa dari segi berpersatuan, dari segi kepimpinan, sukarelawan dan sebagainya. Ini terpulang kepada mahasiswa. Ini sebenarnya melatih mahasiswa untuk apabila keluar daripada pengajian kelak, dia lebih bersedia dalam interview dan sebagainya. Itu sepatutnya kita lihat semula. Dan mahasiswa sendiri sepatutnya lebih terbuka dan juga bergiat aktif dalam menimba sebanyak ilmu yang mungkin untuk masa depan kelak. Kalau dilihat kepada ciri-ciri ataupun perkara aspek yang diberikan penekanan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi, antara lainlah keunggulan
bakat itu, kecemerlangan bakat, dan juga mewujudkan jaringan industri yang lebih dikukuh di masa akan datang, di mana mahasiswa faham dan juga mengerti apa yang dimahukan oleh industri, dan industri dalam masa sama dapat mengenal pasti bakat yang terbaik di universiti. Itu antara pemahaman mudahnya. Akan tetapi macam saudara kata tadi, hari ini kita ada persatuan, kita ada aktiviti dan sebagainya, tapi tak semua yang nak join, yang nak sertai. Dan kalau dilihat kepada pelan pembangunan ini juga, sekiranya distrukturkan dan menjadi sebuah dasar, mungkin jaringan industri itu tidak akan mencapai matlamatnya sekiranya ia tertulis dalam kertas ataupun tertulis sebagai sebuah perkara yang termaktub dan sebagai dasar. Apa yang diperlukan? Kerana kita lihat bahawa ianya tidak akan menjadi suatu perkara yang ada kelangsungannya dengan mudah kalau mahasiswa tidak diberikan partisipasinya sekali dan juga pandangannya sendiri bagaimana pelaksanaan PPPM ini mungkin mencapai matlamatnya. Okey, baik. Yang pertama saya melihatnya, satu perkara yang penting adalah penjelasan. Kita perlu memberi satu penjelasan kepada mahasiswa motif pelan pembangunan pendidikan ini, apa matlamat dan visi yang akan dicapai apabila tempoh pelan pembangunan ini. Dan kalau kita lihat juga mahasiswa ini dia tidak begitu faham apabila kita tidak terangkan dengan baik, tidak menjelaskan kepada mahasiswa, dia tidak tahu apa sebenarnya we don't have, apa yang kita masih tak ada, apa yang kita perlu ubah ya. Dan kalau kita lihat mahasiswa ini sentiasa memerlukan satu injection ataupun memberi satu penjelasan kepada mahasiswa agar selepas ini, sebagai contoh, industri-industri ini lebih orang kata baik dengan mahasiswa, punya engagement yang baik, dan apabila engagement ini yang baik, dia akan memberi satu penjelasan kepada mahasiswa, dan juga peringkat KPM sendiri perlu bagi penjelasan lah. Itu yang pertama. Tapi di sini peringkat industri sendiri, dia mengetahui apa benda yang industri perlukan ketika ini. Mahasiswa yang bagaimana, yang mempunyai keterampilan dan sebagainya, pandai berkomunikasi dari segi banyak bahasa, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa tambahan yang lain. Saya lihat ini perkara yang penting, dan industri sendiri boleh turun ke Menara Gading, ke universiti sendiri, UA sendiri, agar menjelaskan kepada mahasiswa ini apa yang what we need actually at industry yang berlaku sekarang ni. Sebab mahasiswa saya rasa tidak begitu nampak, tidak mempunyai satu image yang jelas selepas menamatkan pengajian ini apa yang berlaku dan sebagainya. Jadi anda setuju kalau kita katakan kebanyakan mahasiswa hari ini masuk universiti dapat ijazah, dapat master, tapi tidak nampak apa yang boleh dilakukan di masa akan datang? Itu saya ada sesetengahnya lah. Kita tidak boleh cakapkan semualah kan. Cuma ada sesetengahnya yang begitu, dan kerana ada yang kosnya sebagainya tidak menepati minat dan sebagainya, itu perlu dipenjelaskan lah kepada mahasiswa dari segi industri sendiri, kerana industri ini yang sebenarnya akan ambil mahasiswa ini untuk bekerja dan menjadi perkhidmatan awam dan sebagainya. Ini kita lihat yang penting lah. Okey Anas, kita nak berhenti rehat seketika dahulu, kita minum air sikit dulu. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita nak bercerita mengenai bagaimana pasaran kerja dan juga perkara-perkara yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, pengajian tinggi, dapat difahami dan juga dalam masa yang sama dapat mengubah dan memberikan lonjakan yang diharapkan. Itu kita bincangkan selepas ini dalam agenda awal ini. Okey, betul, kita dalam agenda awal ini kita masih lagi bercerita mengenai peningkatan kualiti pendidikan tinggi. Ini berkaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pengajian tinggi, dan kita melihat aspirasi mahasiswa dalam konteks ini. Anas masih lagi bersama kita, merupakan pengerusi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Anas, kalau kita lihat kecemerlangan institusi pengajian tinggi itu dinilai kepada kebolehpasaran graduannya. Setengah universiti mengambil kira perkara itu sebagai perkara yang utama. Dan bagaimana sebenarnya pelan pembangunan ini memberikan satu anjakan yang sebenar-benarnya difahami supaya kita tidak, industri tidak ada masalah untuk berhadapan dengan graduan yang tidak cukup pakejnya ataupun perlukan pelatihan selepas itu. Bagaimana pelan ini dapat memberikan perubahan yang sebegitu? Okey, kalau kita lihat yang pertama, kita ada dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini ada 10 lonjakan. Dan yang lonjakan pertama adalah lonjakan yang berkait rapat dengan mahasiswa. Kerana kalau kita lihat lonjakan pertama ini diletakkan pertama, saya melihat bahawa lonjakan ini penting untuk mahasiswa. Yang kalau kita lihat lonjakan pertama ini itu adalah graduan holistik, keusahawanan dan seimbang. Saya nyatakan fakta di sini, terdapat hanya 2% graduan negara Malaysia ini bekerja sendiri.
dalam perniagaan. Hanya 2% sahaja. Dan juga kalau kita lihat 2% ini adalah peratusan yang cukup rendah. Kerana zaman sekarang ini kita memerlukan job creator. Mahasiswa ini dia keluar pengajian dia akan menjadi job creator di mana dia membuka bisnes dan sebagainya. Apabila job creator ini dia boleh panggil kawan-kawan dia bersama, mahasiswa-mahasiswa lain untuk bekerja bersama dengan dia. Dan kita tak boleh afford untuk ada job seeker. Sekarang it's not the time untuk kita keluar, hantar resume pergi ke agensi-agensi dan sebagainya. Yes, kita mencari kerja dan sebagainya. Tapi ia masih perlu, tapi kita perlu galakkan, kita perlu tingkatkan peratusan mahasiswa ataupun graduan selepas tamat pengajian melibatkan diri dalam usahawanan. Dan juga kalau kita lihat mahasiswa ini dia dalam lonjakan pertama ini memerlukan satu injection kepada mahasiswa ini supaya we need to change now. Kita perlu berubah kepada satu transformasi di mana mahasiswa ini perlu berubah menjadi yang lebih baik, lebih pandai insaniah dan sebagainya. Kalau kita lanjutkan pertama ini, cukup mementingkan modal insan, itu yang pertama. Walaupun apa-apa, modal insan dan juga akademik itu perlu selari. Dan juga modal insaniah itu juga diterapkan dan kita mengharapkan implementasi yang baik, yang konsisten daripada pihak kementerian sendiri dalam menjalankan pelan tersebut. Okey. Anas tadi menyebut mengenai keusahawanan dan dalam perbincangan saya dalam dialog pemikiran negara itu juga perkara ini juga dibincangkan sekali. Dan program keusahawanan menjadi satu perkara yang diutamakan di kebanyakan IPT pada hari ini. Apa yang berlaku dan juga bagaimana ramai yang mengatakan ini tidak seiring dengan kemahuan pelajar sendiri. Bagaimana itu kita lihat? Sebenarnya realiti hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat program-program keusahawanan ini baik tapi dia masih dalam satu proses yang baru. Mahasiswa masih nak adapt dengan keadaan keusahawanan ini, sebab bukannya semua mahasiswa minat dalam keusahawanan. Saya sendiri minat dalam bidang keusahawanan. Tapi bukan semua kita tak boleh mampu jadi usahawan. Yes, betul. Tapi itulah dari segi mahasiswa ini perlu mencari satu bidang ataupun pihak universiti sendiri perlu mencari satu poin titik persamaan mana mahasiswa minat dalam bidang keusahawanan dan digalakkan. Dibagi kepada mahasiswa peluang yang lebih banyak dalam melibatkan diri dalam keusahawanan. Okey Anas, kita nak juga bersama dengan yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar daripada Universiti Putra Malaysia, Muhammad Hanif Ramlan, sudah pun berada di talian. Assalamualaikum Hanif. Waalaikumsalam. Hanif, tadi mengikuti juga perbincangan saya bersama dengan Anas, kita bercerita mengenai jaringan industri dan juga keusahawanan yang bakal termaktub ataupun bakal diketengahkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi ini. Jadi pada pandangan Hanif, bagaimanakah kita ingin memastikan bahawa ini dapat dilaksanakan dengan baik? Jaringan industri khususnya. Hanif pernah menyebut perkara ini dalam beberapa laporan akhbar sebelum ini, saya pernah baca. Akan tetapi bagaimana kita nak melihat ini dapat memenuhi aspirasi mahasiswa sendiri kalau adanya jaringan industri? Jaringan industri yang bagaimana yang diperlukan sebenarnya? Okey. Sebenarnya seperti yang kita tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menggariskan 10 jenis lonjakan. Dan antara salah satunya adalah graduan holistik keusahawanan dan seimbang seperti yang saudara Anas bagi tahu tadi, di mana saya dalam konteks mahasiswa melihat ketiga-tiga elemen ini adalah satu pakej yang lengkap, yang sempurna, yang sangat-sangat memenuhi kehendak industri. Sebab dulunya apabila kita graduan keluar tamat belajar, maka mereka tidak ada pakej ini. Dan pada waktu ini, pada masa kini, yang baru-baru ini yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan 2, menyatakan penilaian CGPA tidak lagi hanya fokus kepada akademik. Malah ianya juga turut ditambah dengan co-curriculum. Dan saya lihat perkara ini satu usaha murni daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa untuk melahirkan graduan yang lebih berdaya saing. Dan tidak hanya bijak, tidak hanya pandai dalam kertas. Malah ianya menyeluruh dalam semua bidang. Jadi apabila perkara ini berlaku, bila ianya diterapkan dalam diri mahasiswa, maka mereka ini telah dimasukkan elemen kemahiran insaniah di mana bagaimana mereka berkomunikasi, fikiran secara kritis dan sebagainya. Jadi antara saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah menyediakan platform ini, pelan ini demi menjayakan anak bangsa kita yang saya lihat kini seperti statistik graduan yang semakin statistik pengangguran graduan semakin meningkat. Dan saya melihat pelan ini mampu menurunkan peningkatan
statistik pengangguran itu. Okey, Hanif, minta tunggu di talian. Saya nak pergi berhenti rehat seketika dahulu. Anas juga tunggu sebentar, kita berhenti rehat seketika dahulu buat kali terakhir. Kerana selepas ini kita ada banyak lagi nak bincang bersama dengan wakil-wakil mahasiswa ini mengenai Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi. Itu kita bincang selepas ini dalam agenda awal ni. Betul, kita dalam agenda awal ni kita masih lagi bercerita mengenai peningkatan kualiti pendidikan tinggi, aspirasi pelajar malam ini dalam PPPM Pengajian Tinggi, dan Anas dan juga Hanif. Hanif masih lagi bersama kita di talian yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar dari UPM. Kita nak bercerita selepas ini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini perlukan partisipasi yang menyeluruh. Dan MPP dalam konteks ini seharusnya memainkan peranan yang cukup baik untuk sesi penerangan, dan juga perlu ada town hall bersama rakan-rakan yang lain, dan juga input daripada rakan-rakan lain juga perlu diambil kira. Jadi bagaimana perancangan dan juga strategi MPP sendiri dalam konteks ini supaya kita dapat bergerak bersama dan juga memenuhi dan juga memastikan bahawa plan ini mencapai objektifnya. Okey, baik. Pertamanya saya melihat sebelum kita memberi penjelasan kepada mahasiswa yang lain, saya sendiri alhamdulillah diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam baca, dan juga saya suka membaca, jadi saya melihat banyak lonjakan-lonjakan tersebut saya baca dan melihat banyaklah. Dan kalau kita lihat dari segi penjelasan tersebut, kita akan sentiasa terbuka, akan bersama-sama universiti sendiri untuk memberi penjelasan kepada mahasiswa, stakeholder dari segi mahasiswa. Sebab kita, MPP sendiri, Majlis Perwakilan Mahasiswa, sepatutnya sentiasa memberi penjelasan kepada mahasiswa, dan kita sentiasa membantu, dan kita juga akan merancang kaedah bagaimana yang kita boleh sampaikan kepada mahasiswa tentang pelan pendidikan ini. Sebab saya melihat pelan pendidikan ini banyak membantu mahasiswa dari segi aspek kebolehpasaran graduan selepas tamat pengajian dan sebagainya. Ini salah satu perkara yang penting, dan seperti saya nyatakan tadi juga, penjelasan itu penting, dan kita juga akan cuba memikirkan ataupun mengkaji, melihat kaedah bagaimana kita menyampaikan maklumat-maklumat ini kepada mahasiswa. Hanif, kalau masih lagi berada di talian, Hanif, mungkin gerak kerja MPP selepas ini dalam proses penerangan dan juga dalam masa yang sama, kedua-dua anda menyebut mengenai bagaimana plan ini dapat membantu mahasiswa, akan tapi dalam konsep dan juga kemahuan plan ini juga, mahasiswa itu perlu dibantu dengan keupayaan dan juga daya saing yang datang dari mahasiswa sendiri. Jadi bagaimana perubahan itu boleh berlaku dengan baiknya di peringkat IPT dan juga dilakukan sendiri, juga dimulakan dengan MPP sendiri? Jadi untuk soalan itu, di pihak MPP kami sangat-sangat menggalakkan para mahasiswa untuk lebih mengetahui tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. Sebab ada antara mereka yang masih kosong dengan pelan ini, masih tidak tahu. Jadi kita dari pihak MPP perlukan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menguruskan satu penjelasan. Satu penjelasan kepada mahasiswa ini, nyatakan apakah intipati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. Sebab kalau diuruskan oleh Majlis Perwakilan Pelajar, maka input itu tidak jelas dan tidak sepenuhnya sampai kepada pelajar. Kerana kita perlu memanggil pihak yang lebih arif dan lebih memahami secara mendalam apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kerana saya lihat ada 10 lonjakan. Di mana 10 lonjakan ini perlu diterangkan satu persatu dan ianya jelas, sehingga pelajar itu mampu memahami dan mampu menerangkan kembali kepada rakan-rakan mereka. Bagaimana pula Anas, kalau kita melihat bahawa pelan pembangunan ini juga memastikan bahawa setiap pihak di universiti itu perlu terlibat sama. Kalau dalam konteks ini, pelajar juga memerlukan pentadbiran dan juga pengurusan universiti yang lebih fleksibel dan juga terbuka dengan setiap perubahan-perubahan yang berlaku. Pensyarah juga perlu proaktif bersama dan sebagainya. Dan ini juga perlu disokong dan juga perlu dibantu oleh pelajar yang benar-benar faham dan juga proaktif dalam menjalani perubahan ini. Pandangannya bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat 1.3 juta mahasiswa ini,
adalah aset yang cukup berharga, cukup bernilai. Sebab mahasiswa ini bukan hanya aset intellectual, tapi aset-aset orang kata ni key knowledge, key ekonomi kepada negara. Dan saya melihat pihak pengurusan pentadbiran universiti, pihak KPM sendiri perlu turun ke grassroots, dapatkan maklumat yang sebenar daripada mahasiswa ini, what they want actually. Apa yang mereka faham, apa yang mereka mahukan. Apa yang dia faham, apa yang dia mahukan, corak yang bagaimana yang mereka mahukan. Sebab orang kata kalau kita dinilai, maksudnya kita diberikan sebegitu dan kita tidak minat, dia akan menjadi satu masalah, akan jadi satu kekangan. Jadi saya melihat bahawa kita perlu turun ke grassroots, dapat penjelasan, okay, what you want, and kita akan implementasikan, kita cuba adaptkan kepada persekitaran universiti. Sebab ini cukup penting, sebab mahasiswa ini dikira sebagai benda yang cukup, mahasiswa ini orang yang cukup penting, cukup bernilai. Dan kalau kita tidak pegang dia baik-baik, kita tidak didik dia dengan baik, dia akan menjadi mahasiswa yang tidak rasional, tidak seimbang. Engagement itu yang diperlukan pada hari ini, kerana persepsi itu satu perkara, mungkin ada connection yang perlu dirapatkan di situ. Bagaimana Anas pandangannya? Ini adalah ya, biasanya kalau kita lihat di peringkat universiti sendiri, perlu adakan pihak pengurusan dan universiti itu, mahasiswa itu perlu ada engagement yang baik. Kerana kalau kita lihat mahasiswa, pihak pengurusan sendiri dah perlu sekarang ni, it's not the time. Kalau MPP dan MPPK sendiri kata, saya selalu pegang prinsip ini, it's not the time untuk kita manage sendiri. Kita perlu dapatkan input, pendapat, kritikan daripada orang bawahan ini, maksudnya grassroots ini. Sebab kalau kita lihat apa yang kita pimpin ini perlukan satu perkara, satu pendapat daripada yang lain supaya kita boleh menyesuaikan dengan keadaan-keadaan semasa itulah. Hanif, mungkin soalan terakhir daripada saya, bagaimana selepas ini engagement yang diperlukan dan keterbukaan yang dimahukan oleh mahasiswa apabila kita nak melaksanakan plan pembangunan ini, kerana paling penting bagaimana kita mahu memulakannya, Hanif? Okey, bagi saya kalau untuk menggalakkan lagi student tahu tentang perkara ini, mana bahagian pentadbiran universiti perlu mewujudkan satu kerjasama dengan industri-industri dan juga mewujudkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerana bila mereka ni bekerjasama antara satu sama lain, seperti yang telah disenaraikan dalam lonjakan antara 10-nya, dan kerjasama ini bila diwujudkan, maka kriteria yang diperlukan oleh industri ini dapat ditonjolkan. Maka mahasiswa-mahasiswa akan lebih mengetahui apa kriteria industri yang inginkan. Dan apabila kerjasama ini berlaku antara industri, IPTA, UA dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, maka kerjasama ini mampu memberi satu impak yang sangat besar. Impak yang jangka masa panjang. Yes. Okey, terima kasih Hanif kerana bersama bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada Anas atas pandangan dan juga sikit sebanyak ada juga cadangan dan sebagainya. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami ataupun boleh terus muat turun aplikasi Mudah Alih kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you.